Pada pagi ini kita menyambung kembali perbincangan kita tentang muafiq dan masbuq. Ya, muafiq dan masbuq ini satu perbincangan yang agak panjang, tuan-tuan. Ya, kalau di pondok-pondok ataupun kitab-kitab lama dibincangkan selalu muafiq dan masbuq ini suatu masalah yang susah. Ya, dan kita buat susah jadi susah sebuah lah. Ya, tapi insya-Allah kalau kita belajar betul-betul, tuan-tuan, dia jadi mudah. Ya, insyaAllah. Jadi sebelum ini kita dah bincangkan tentang muafiq. Ya, kita belum masuk lagi dalam masbuq, masih lagi dalam muafiq. Ya, sebelum saya nak teruskan, tuan-tuan, kita nak kembali balik sebab lama dah tinggal ni kan. Tentang muafiq tu, mungkin kita lupa apa mana muafiq tu. Ya. Okay. Arti muafiq ialah mereka yang sempat berdiri bersama imam dalam tempoh masa yang memuatkan bacaan Fatihah dengan berdasarkan kepada bacaan yang sederhana. Ya. Satu. Yang keduanya, muafiq juga diartikan sebagai makmum yang mempunyai masa yang cukup untuk membaca Fatihahnya dalam masa imam qiyam, imam berdiri, dengan bacaan yang sederhana. Tak boleh bacaannya terlampau laju ataupun terlampau lambat. Jadi ini makna muafiq, tuan-tuan. Muafiq ini dua, tuan-tuan, muafiq dan masbuq. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan pergi kedai-kedai dia cari kitab muafiq dan masbuq, dia akan jumpa lah kitab muafiq dan masbuq ni, tuan-tuan. Ya. Sebab apa muafiq dan masbuq ini kalau sembahyang sendiri dia tak jumpa. Dan dia takkan berlaku kalau sembahyang seorang diri. Dia hanya berlaku apabila kita sembahyang berjemaah. Baru adalah salah satu. Tak boleh lari bila kita solat berjemaah, maka kita tak boleh lari daripada dua perkara, muafiq ataupun masbuq. Ya. Tapi tuan-tuan boleh letakkan, tak tahulah kan. Selalu tuan-tuan muafiq ke masbuq ke? Mungkin muafiq kan, insya-Allah. Jadi muafiq tadi, tuan-tuan ingat, muafiq juga diartikan sebagai makmum yang punya masa yang cukup untuk membaca Fatihahnya dalam masa imam qiyam, imam berdiri, dengan bacaan yang sederhana. Itu makna muafiq. Ya, mana dia sempat dalam masa ketika mana imam berdiri, maka dia sempat untuk membaca surah Al-Fatihah, sempat untuk tamamkan surah Al-Fatihah. Dan muafiq juga kita bincangkan dulu ialah dimaafkan dia ketinggalan, ya, sehingga 3 rukun. Ya, 3 rukun yang panjang. Bila sebut 3 rukun yang panjang, kemudian tuan-tuan, ya, sebut 3 rukun panjang apa dulu saya sebut? Ya, yang mana ni? Bila sebut rukun panjang apa ya? Rukun panjang ialah rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Itu dipanggil rukun yang panjang. Ya, i'tidal tak masuk. I'tidal termasuk dalam rukun pendek. Sebab itulah i'tidal tak boleh panjang-panjang. Rukuk tak apa panjang. Ya. Menanti makmum contohnya dengar makmum tengah berjalan, kita boleh lamakan rukuk sikit. Kenapa, tuan-tuan? Sebab apabila makmum tadi sempat rukuk bersama imam satu tamanina, mesti dia akan mendapat rakaat. Ya, sebab itulah rukuk ni satu rukun yang panjang. Nak tahu kita dapat kata dapat rakaat tu yang ketika kita rukuk. Kalau kita sempat rukuk bersama imam satu tamanina, dan kita bincang dulu ya, rukuk setelah imam tamanina, maka dia akan mendapat rakaat tu. Tetapi kalau dia rukuk, imam pun bangun tak sempat tamanina, maka rakaat tu tak jadi. Dan dia tetap kena ikut juga pergerakan imam, boleh imam, tetapi nanti dia kena tambah lagi satu rakaat. Suara rakaat tu kira tak jadi. Okay. Baik. Itu mana muafiq tu ya. Baik. Beberapa keuzuran yang haruskan makmum muafiq terkemudian daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Ada beberapa masalah yang diharuskan makmum tadi ketinggalan daripada imam dia sebanyak 3 rukun. Kalau tidak, tak boleh, tuan-tuan. Ya. Orang yang masbuq dia tak boleh. Dia tak boleh ketinggalan daripada imam hingga 3 rukun yang panjang. Ya. Nanti kita bincang bab masbuq. Ini kita habiskan tentang muafiq dulu.
makmum yang lambat bacaan, ini masalah pertama tuan-tuan. Keuzuran yang mengharuskan makmum tadi muafiq terkemudian daripada imam dengan 3 rukun yang dibolehkan, ketinggalan daripada imam sehingga 3 rukun yang panjang tadi, ialah dan makmum yang lambat bacaannya kerana semula jadi memang lidah dia lambat, ya, dia tak boleh baca laju, ya, baca tartil, ya, kena satu-satu bacaan dia, ya, nak habiskan satu Fatihah tu jenuh, ya, sempat imam rukuk dulu, ya. Adapun kerana was-was maka tidak dimaafkan, maka wajib sempurnakan Fatihahnya. Jangan ketinggalan daripada imam yang melebihi daripada 2 rukun kali walaupun pendek. Jadi kalau makmum yang jadi lambat dah tuan-tuan, lidah dia memang tak boleh laju dah, ya, masuk gear 3 pun tak boleh laju juga. Masuk gear 3 habis tersasul, habis tertinggal huruf contohnya kan, ya. Maka orang ni termasuk dalam muafiq. Jadi dia boleh ketinggalan sehingga sujud yang kedua daripada imam. Kalau imam sujud yang kedua, dia kena rukuk dah tuan-tuan, tak boleh berdiri lagi dah, ya. Dia tak boleh berdiri lagi dah. Dia sekurang-kurangnya imam sujud yang kedua tu dia kena rukuk dah, supaya dia tidak ketinggalan sehingga 3 rukun. Jadi kalau bacanya lambat memang dah tak boleh diubah lagi dah, ya. Maka itu dimaafkan, dia tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukun, ya. Tiga rukun yang panjang, iaitu rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Baik. Adapun kerana was-was maka tidak dimaafkan, ya. Bis tu sampai 5-6 kali kan, bismillah, ya, bis lalah imam rukuk contohnya kan, maka tak dimaafkan, maka wajib sempurnakan Fatihahnya, ya. Jangan ketinggalan daripada imam yang melebihi daripada 2 rukun pekli walaupun pendek. Apa maknanya tuan-tuan? Kalau dia was-was tuan-tuan, asyik bis tiba-tiba imam rukuk. Rukuk tu imam dah rukun pertama, iktidal bangun rukun kedua walaupun pendek, maka masa tu dia mesti kena ikut pergerakan imam dah, ya. Dia kena, kalau imam turun sujud, dia kena turun sujud lah, dia kena paspurkan, buangkan rakaat tadi, dia tak payah rukuk, dia ikut imam. Kemudian dan di akhir lepas imam salam, dia kena tambah lagi 1 rakaat, ya. Sebab ini was-was. Jadi was-was tu lalai dia sembahyang, jadi ini tuan-tuan, ya, bertambahlah rakaat dia, ya. Jadi kalau was-was tak boleh ketinggalan daripada imam melebihi daripada 2 rukun walaupun rukun yang pendek. Apa rukun pendek? Iaitu rukuk dan juga iktidal. Jadi bila iktidal tu, dia mesti kena selesai Fatihah dia. Kalau tak selesai juga, dia kena turun sujud. Imam terus sujud, dia kena ikut terus sujud tanpa ada membaca, tanpa ada rukuk, ya. Baik, Ibnu Hajar Al-Haytami dijawab, bagi orang yang was-wasnya sudah menjadi tabiat sehingga tidak mungkin lagi hendak dipisahkan dari dirinya, maka wajarlah ia diberi hukum seperti hukum-hukum muafiq yang lambat bacaannya. Jadi ini yang tadi tuan-tuan pendapat Syekh Ramli, ya, ini 2 tokoh ulama tuan-tuan, ya, ulama tarjih dalam mazhab Syafi'i. Dia 3 orang tuan-tuan, ya, yang sampai ulama tarjih dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, dan satu lagi guru dia, Zakaria Al-Ansari, ya, Zakaria Al-Ansari. 3 orang ulama tarjih. Jadi kata tadi pendapat Syekh Ramli, dia kata kalau was-was ni tak dimaafkan, wajib kena sempurnakan Fatihah juga, tak boleh ketinggalan daripada imam sehingga 2 rukun. Ini pendapat Syekh Ramli. Tetapi pendapat Syekh Ibnu Hajar, dua-dua ni dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, ya, dua-dua ni daripada mazhab Syafi'i, ya. Bagi orang yang was-wasnya sudah menjadi tabiat sehingga tidak mungkin lagi hendak dipisahkan dari dirinya, maka wajarlah ia diberi hukum seperti hukum makmum muafiq yang lambat bacaannya, ya. Kena dikira orang yang muafiq, dia hukum dia seperti mana orang yang muafiq walaupun dia bukan muafiq, katanya kan. Apa hukum orang muafiq? Wajib membaca Fatihah dengan sempurna. Dia kena habiskan Fatihah dia.
dan dimaafkan ketinggalan daripada imam tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang. Jadi kalau kita pegang dengan pendapat Syekh Ibn Hajar, boleh kita habiskan Fatihah kita sehingga baca Fatihah kita sehinggalah imam turun sujud yang kedua. Jadi ada ruang sikit kalau kita pegang dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, kalau pegang Syekh Ramli tadi tak ada harapan kita. Ya. Boleh dua-dua. Jadi kata kalau Dr. Syed Ahmad dia kata boleh pilih dua-dua. Mana nak? Sebab dua-dua tu daripada mazhab Syafi'i. Ya, macam orang pergi Mekah lah tuan-tuan ya. Kalau dulu kita bila tawaf tu kena ada kata kena taklid lah dengan mazhab lain ya. Tapi tak perlu dia kata, sebab dalam mazhab Syafi'i pun ada ya. Tetapi kaul yang kecil yang boleh kita pakai ketika mana kita darurah tu. Ya, itu tidak bersentuh, tidak batal sembahyang. Ya, itu kalau pergi kursus hadis sebutlah tuan-tuan ya. Kena tengok kursus hadis disebut. Baik. Ini kalau was-was macam ni tuan-tuan ya. Tu kalau was-was kena habiskan baca Fatihah kalau ikut pendapat Syekh Ibn Hajar. Ya, kalau ikut Syekh Ramli dia sampai 2 rukun yang pendek saja. Walaupun pendek, rukuk dan sujud. Tapi kalau Syekh Ibn Hajar kalau was-was, lambat-lambat bacaan dia boleh panjang sampai imam sujud yang kedua, so dia mesti kena rukuk dah. Ya. Macam mana? Tak yakin dapat habiskan Al-Fatihah tu bila imam kita tu. Ya. Masalah tak yakin nanti ada sini. InsyaAllah. Ada. Tak yakin ya. Memang ada dibahkan. Dia tahu dah mungkin ada soal pun dia tulis sini. InsyaAllah. Dia yakin tak yakin. Habis sempat habis ke tak sempat habis. Nanti dia akan jawab sini. Ya. Kalau saya jawab dulu nanti tak ni dah. Sini kan. InsyaAllah. Baik, seterusnya tuan-tuan, orang yang beberapa permasalahan yang dimaafkan ketinggalan daripada imam hingga 3 rukun yang panjang ialah makmum yang syak sebelum rukuknya dan juga selepas rukuk imam. Sebelum dia rukuk tetapi dah imam rukuk dah, dia tak rukuk lagi. Kemudian dia syak, adakah ia telah membaca Fatihah ataupun belum? Atau dia syak pada meninggalkan huruf Fatihah, sebab huruf Fatihah wajib kena baca. Tertinggal huruf Fatihah tak sah Fatihah kita. Ya. Jadi dia syak sama dia baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Ya. Dengan suara imam sedap sangat kan, Imam Mekah, ya. Dohaya imam baca tiba-tiba terlupa dia baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Imam rukuk baru tengok ni tak baca Fatihah lagi lah. Ya. Macam mana? Adakah dia kena baca Fatihah ya ataupun tak? Maka wajib ia terkemudian daripada imam kerana membaca Fatihah. Ya, tetapi syarat dia mestilah dia belum rukuk lagi. Walaupun imam dah rukuk, tetapi dia tak rukuk lagi. Tiba-tiba dia teringat dia tak baca Fatihah, maka dia kena baca Fatihah juga. Sehinggalah imam turun rukuk sujud yang kedua. Tengok. Maka wajib ia terkemudian daripada imam yang kerana membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Ya. Jadi kalau kita syak, kita kena baca Fatihah semula. Ya. Kalau kat Mujahidin tak sempat ada tuan-tuan ya, imam dia laju. Kalau di Mekah mungkin lambat sebab dia bila nak tidang berjalan lambat dulu, satu-satu terlambat dulu. Ya. Ini selalu berlaku tuan-tuan ya. Jika yakin ia belum baca Fatihah maka min babil aula. Kalau dia yakin dia tadi syak saja. Sebab kita kaedah syak kita ambil yang kurang, baca ke tak baca, kita ambil yang tak baca. Ya. Jadi ini kalau dia syak kena cepat-cepatlah baca. Ya, jangan cepat sangat kan. Kena elok baca lah. Ya. Jadi sementara anak imam nak sampai pada sujud kedua. Kalau tak sempat juga sujud kedua tu, dia terus ikut perbuatan imam. Tak habis juga contohnya kan. Kena sampai lebih daripada imam dah naik balik dah contohnya. Ada kena ikut terus perbuatan imam tu. Mana rakaat tadi dia kena
cancel lah rakaat tadi. Jangan buka semayang, jangan buka semayang. Artinya terus ikut perbuatan imam, ya. Tetapi nanti dia kena tambah satu rakaat lagi. Mana rakaat tadi tak jadilah hadirnya. Ya. Baik. Adapun jika syak selepas rukuk bersama imam atau teringat ketika rukuk, maka tidak boleh lagi ia berdiri semula untuk membaca Fatihah. Yang tadi kalau imam dah rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk, dia tak rukuk lagi, dia teringat ni tak baca Fatihah. Ya, maka dia kena baca Fatihah sehinggalah ya imam nak sujud kedua. Baik. Adapun jika syak tadi selepas rukuk bersama imam, dia pun dah rukuk dah dan teringat ketika dah rukuk tu baca subhana rabbiyal azim wa teringat Allah tadi tak baca Fatihah, maka dia tak boleh lagi berdiri semula untuk baca Fatihah. Tak boleh bangun Allah bangun balik baca Fatihah balik, tak boleh dah. Sebab dia dah bertemu dengan rukun yang seterusnya, tak boleh lagi dah. Ya. Sebab tu bila kita baca kunut, kalau tertinggal kunut dia turun hak rukuk dah, lebih hak rukuk dah, tak boleh bangun lagi dah. Ya. Dia kalau sebelum hak rukuk boleh lagi bangun. Tapi kalau dah subhanallah, makmum subhanallah, imam dah lebih pada hak rukuk, tak boleh naik lagi dah. Dia kena teruskan tu je. Ya. Cuma kalau tertinggal kunut tuan-tuan, ni nak sebab cuba teringat tuan-tuan, saya tinggal sebab berlaku tuan-tuan ya. Tertinggal kunut ke, tertinggal imam tertinggal kunut ke ataupun tahiyat awal ke, bila imam sujud sejadah dan sujud sahwi tuan-tuan, yang masbuk pun kena sujud sahwi juga. Yang masbuk pun kena sujud sahwi. Ya, ada berlaku kan sebelum ni tak sujud sahwi tuan-tuan. Lah orang ada kelas dia tak nak belajar kan. Dia bila dah jadi tu jadi kena kabur. Ya. Jadi yang masbuk pun kena sujud sahwi juga. Tak sujud sahwi batal sembahyang. Sebab dia kena wajib kena ikut perbuatan imam. Walaupun belum rakaat akhir lagi. Tak. Dia buat masa bila tu nanti, masa last nanti baru dia sujud sahwi. Tak boleh tuan-tuan, dia kena sujud sahwi masa imam sujud sahwi, dia kena ikut. Makmum yang masbuk wajib kena ikut. Tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan, ini saya nak tinggal dulu tuan-tuan. Sebab ni dia teringat tadi sebut. Bila ada lubang kat sini tuan-tuan tengah, yang belakang masuk depan. Yang terjadi beberapa minggu sebelum ni tuan-tuan, kita tengok dalam CCTV lah. Tengok, oh hancur, sedih saya. Ya, kita ajar solat jemaah tapi tak boleh nak ni. Tak boleh nak laksanakan. Nak salahkan siapa tuan-tuan? Siapa yang ke belakang? Tuan-tuan lah. Saya tak sebut orang dia. Kiri kanan ada, nampak. Ya. Jadi kita rasa sedih lah macam tu kan. Bukan baru kita belajar solat jemaah tu. Ya. Saya pun tahu maksud. Aku punya yang depan tu isi. Macam mana? Yang belakang Kena isi. Ustaz kata yang lain yang belakang. Ya boleh, tepi boleh. Kalau belakang sebabnya belakang. Tapi ada kena belakang tak naik. Tepi kiri kanan tak kena genjak. Ya, tetapi kawan nak genjak tu pula tak kena. Kita nak suruh orang genjak kena. Jangan pergerakan 3 kali. Satu tolak dia. Tak apa. Gerakan. Boleh kita pegang macam tu, boleh tolak tuan-tuan. Suruh ke tepi, dia faham lah. Tapi kalau kita genjak macam tu, batal sembahyang 3 kali pergerakan. Ya. Mana? Yang belakang kepada yang Macam mana belakang nak pergi sangkut depan? dia tolak yang depan dia. Boleh, tapi banyak kejap. Ya, jangan di belakang pula. Nanti kalau belakang pula, belakang sana tolak pula. Satu tolak. Lain salah. Yang senang ni belajar. Dan yakin kita macam mana bila ada lubang tu. Sebab tu bila sembahyang tarawih selalu lubangnya dia tak buat. Kita suruh tutup lubang pun tak, dia tak tutup lubang. Ya. Jadi macam tak ada satu hati kita. Biarlah kawan kita lingkup lah. Macam tu.
Kan? Jadi tak sedap kita tuan-tuan macam tu. Ya, kita ajar solat Jumaat tiba-tiba berlaku macam tu, tak boleh buat. Padahal benda tu senang, tutup je. Tu jangan pandang mudah lah. Ya, walaupun benda ni macam mudah tuan-tuan, tapi jangan pandang mudah. Bila jangan berlaku, kita dah tak melangkah buruk. Bukannya tak tahu, mungkin tahu, tapi bila dah macam mana ni nak naik kan. Ya. Jadi kalau boleh akan datang ada numpang ke mana, tutup cepat-cepat. Ya. Supaya kita ada satu hati sikit ya dalam solat Jumaat. Sebab tu kita bila solat Jumaat kita tak peduli kan ada numpang, maknanya kita pentingkan diri sendiri. Konsep solat Jumaat tu kan. Kita tengok tuan-tuan, khusyuk ni Nabi SAW sendiri pun jentik kajian Aisyah. Kalau tak khusyuk sampai tahap tak peduli kiri kanan, masalah. Sebab itu hukum ada masalah. Kalau mau hukum, bila ada lompang kena tutup. Khusyuk bukannya pejam mata tutup sampai tak peduli kiri kanan, tidak. Bukan maksud khusyuk macam tu. Ya, bukan khusyuk macam tu. Ya. Jangan kita kata tertinggal rakaat, kita tak khusyuk dah. Tak semestinya tinggal rakaat. Nabi pun tertinggal rakaat kan. Tak khusyuk kan Nabi? Tidak. Kan? Tertinggal rakaat Nabi. Zulyadain pergi tanya, apa sar tak? Dia macam ni. An-nadir kan makhluk. Hak naik duduk atas kursi berapa orang sangat kan? Tu. Kalau kursi duduk sana, tak orang sini perginya. Jangan kursi angkat kursi pula angkat perginya. Jangan angkat kursi tu angkat pula. Kan? Itu masalah pula. Jenuh angkat kursi, nanti terlupa pula duduk kursi kan dia pergi benjak duduk tak ada kursi dah jatuh tu. Kan? Dia pergi tutup lubang, dia terlupa kursi dia ke situ. Patah balik pula ambil kursi. Ubah sekali lagi masalah tu dah. Jadi yang duduk kursi itu duduklah kursi kan. Tapi orang yang tak duduk kursi itu kena faham-faham lah. Tak ada masalah. Jangan kosong kursi pula. Siap tutup lagi kursi yang kat. Buka balik kan. Itu masalah. Pergerakan yang banyak batal sembahyang tuan-tuan. Ya. Jadi kalau boleh kena juga tuan-tuan ya. Cuma apa yang saya tak dapat lagi sekarang ni tuan-tuan, tak dapat kata putus lagi. Orang sembahyang atas kursi itu yang mana nak dudukkan, itu yang saya tak dapat. Banyaklah saya tanya-tanya, setengah kata ikut kursi, setengah kata ikut kaki orang yang sembahyang atas kursi itu, nak gunakan saf tu. Jadi sampai sekarang lagi belum dapat. Kalau ada tuan-tuan yang tahu macam mana yang diutamakan, boleh sampaikan kepada saya tuan-tuan. Saya tanya jawapan macam tu, berbalik-balik. Ya, sembahyang atas kursi, mana saf yang didudukkan? Nak kaki orang sembahyang atas kursi itu kah, ataupun ikut kaki kursi? Ya, supaya saf tu elok. Jadi setakat ni tak ada lah. Tak tahu, ada setengah kata ikut kaki kursi, setengah kata ikut kaki orang. Ya, kena tanya balik lah tuan-tuan ya. Tengok kalau ada kata putus nanti. Baik, kita masuk balik dalam ni tuan-tuan ya. Baik. Jadi kalau boleh tuan-tuan akan datang macam ada lompang, tutuplah. Belakang tutup ataupun kiri kanan. Kalau tak belakang tak naik, kiri kanan tu tutup. Dan duduk atas kursi, duduklah elok kursi, tak payah pindah. Ya. Tak duduk atas kursi itu tolong tutup. Artinya supaya kita ada hati, kita ada tautan, ada fikir orang lain semua. Supaya ada tambatan hati. Itu konsep solat Jumaat dulu kan kita pergi tahu dah. Ya. Ada rontoknya tu hati kan. Jumaat, tapi kalau sembahyang pun kita dah tak berjemaah, sembahyang pun tak peduli ke kawan dah. Itu ada masalah kita. Ya. Ada masalah. Baik. Kita masuk balik tuan-tuan. Adapun jika syak selepas rukuk bersama imam atau teringat ketika rukuk, maka tidak boleh lagi ia berdiri semula untuk baca Fatihah. Kalau dia dah rukuk sama imam dah, nak bangun balik tak boleh dah. Sebab dia dah masuk rukun yang lain. Apa dia buat? Wajib dia terus mengikut perbuatan imam, kemudian dia tambah satu rakaat selepas salam imam. Ya. Kalau dia lupa Fatihah tadi, imam dah rukuk dah. Tengah rukuk baru teringat Allah tak baca Fatihah tadi. Tak apa, dia ikut gerakan imam. Ikut juga. Ya. Tetapi nanti dia kena tambah satu rakaat lagi, dikira rakaat tadi tak terjadilah bagi dia.
Ya, akan tambah satu rakaat lagi. Ya. Baik, seterusnya orang makmum yang muafiq yang diharuskan ketinggalan daripada imam selama sebanyak 3 rukun yang panjang ialah mereka yang makmum yang terlupa dirinya dalam sembahyang dan tidak baca Fatihah sehingga imam rukuk baru ia sedar. Dia lupa baca Fatihah. Ya, khayal kat lain, ya, lupa baca Fatihah. Maka wajib membaca Fatihah dan dimaafkan terkemudian daripada imam 3 rukun yang panjang. Di sikit-sikit je tuan-tuan ya. Baik. Yang tadi dia syak, yang ni dia lupa. Baik. Oh, jadi yang syak tadi tuan-tuan dia ada betul. Dia tadi syak ini lupa. Mereka yang makmum yang lupa dirinya dalam sembahyang dan tidak membaca Fatihah sehingga imam rukuk baru dia sedar. So wajib dia baca Fatihah dan dimaafkan terkemudian daripada imam 3 rukun yang panjang. Dia lupa baca Fatihah. Sembahyang dia tetap sah tuan-tuan. Tak payah kita rongkai, lupa baca rongkai balik, tak payah. Ya, terus saja ikut imam, ya, kemudian ditambahkan satu rakaat balik. Ya, baik. Jadi makmum yang terlupa dirinya dalam sembahyang dan tidak membaca Fatihah sehingga imam rukuk baru dia sedar, wajib membaca Fatihah. Dimaafkan terkemudian daripada imam 3 rukun yang panjang sampailah imam sujud yang kedua. Kalau tak habis juga dia kena ikut terus imam. Maknanya kosongkan, geserkan rakaat tu, artinya rakaat tu tak jadilah. So kita tambah satu rakaat lagi. Baik. Kemudian makmum muafiq yang diharuskan meninggalkan mengikut ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang juga ialah makmum yang membaca doa iftitah dan a'udzubillah yang sunat, a'udzubillah. Dia menyangka sempat membaca Fatihah selepas itu sebelum rukuk imam. Ya, tengok. Ni tadi ya. Kedengaran ni. Makmum yang baca doa iftitah, dia baca doa iftitah, Allahu akbar kabira. Ya, walhamdulillahi katsira, wajjahtu wajhiya lillazi itu ya. Makmum membaca doa iftitah dan ta'awuz, lepas tu dia baca a'udzubillah pula. Ya, padahal a'udzubillah itu sunatnya. Ya. Dan dia menyangka sempat membaca Fatihah selepas baca auzubillah tadi, sempat membaca Fatihah sebelum rukuk imam. Imam rukuk dia yakin, ya. Dia kata boleh ya. Maka wajib dia sempurnakan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Jika ia yakin tidak sempat tetapi ia tetap baca yang sunat tersebut, maka tidak dimaafkan. Yang tadi tuan-tuan, ini bukan yakin, maksudnya dia menyangka saja, zan saja. Ya, dia zan dia sempat untuk baca Fatihah sebelum imam rukuk. Jadi dia pun bacalah doa iftitah dan baca auzubillah. Padahal doa iftitah dan auzubillah tu ialah sunat. Sepatutnya dia tak payah baca dah. Ya. Tetapi dia zan, dia kata sempatlah, dia pun baca doa iftitah dan baca auzubillah. Maka dia boleh ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang, dimaafkan. Tetapi jika ia yakin tidak sempat tetapi ia tetap baca dan yang sunat tersebut, maka tidak dimaafkan. Kalau maknanya dia yakin tak sempat tapi dia Allah Akbar baca jugalah, dia tahu dah imam dah, ya, dia nak habis dah baca surah kan, ya, watin tu dia nak habis dah kan, ya, laqad khalaqnal insana, ya, dia nak habis dah baca watin kan, ya, tiba-tiba dia baca juga Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca betul auzubillah. Tengok auzubillah ni imam pun dah rukuk, ya. Apa dia kena buat? Dia kena baca juga, ya, kena baca juga, tapi dia kena dapatkan imam masa rukuk. Dia kena dapatkan imam masa rukuk. Kalau tak dapat, tuan-tuan, dia kena terus turun sujudlah dia dapatkan imam. Mana dia tinggalkan rukuk tadi. Kalau dia tak dapat rukuk bersama imam, ya, sebab dia menambah perkara yang sunat. Padahal dia yakin tak sempat. Ya, dia yakin tak sempat. Yang tadi dia zan, ya, dia zan. Ini dia yakin tak sempat, tapi dia kata baca juga doa kita. Jadi sebab tu kita, kalau kita agak-agaklah, kalau imam baca surah, kita tak tahu dia berhenti kat mana kan. Maklumlah dia baca surah Al-Baqarah, kita pun tak tahu kat mana dia berhenti.
Ya, kita pun hafalkan surah Baqarah, tapi hafal alif lam mim saja. Ya, imam baca al-adah pada alif lam mim, tak ingat dah. Elok kita Allahu Akbar, baca Allah, kita ingat panjang. Allahu Akbar kabirah, imam pun hadir. Terus rukuk. Kita kena baca Fatihah tadi. Baca alhamdulillahirabbil alamin, dia rukuk. Dia bangun, dia turun, kita kena turun sujud. Ya, dia tak boleh sampai tiga rukun yang panjang tadi, tak boleh. Imam turun saja nak sujud, kita kena ikut dia. Tak payah rukuk lagi, kita terus sujud, dan nanti kita tambah balik satu rakaat kerana rakaat itu tidak terjadi untuk kita. Ya, okey. Jadi kalau kita datang tengok imam tengah baca surah, tak payah baca doa iftitah lagi tuan-tuan. Iftitah pun tak baca, doa iftitah pun tak perlu baca, dan auzubillah pun tak perlu baca. Terus saja kita baca Fatihah yang rukun. So kita tak tahu bila imam nak berhenti. Baik. Kemudian makmum yang muafiq yang diharuskan juga untuk ketinggalan daripada imam, ya, sebanyak 3 rukun yang panjang tadi, ialah apabila makmum menunggu imam baca Fatihah dengan tujuan membaca Fatihah lah. Selepas imam baca Fatihah, dia nak baca Fatihah lah, biasalah kan. Tiba-tiba imam terus rukuk. Imam tak baca Fatihah, tak baca surah. Ya, emergency kot nak pergi toilet kan, lepas baca Fatihah, ya, dia ingatkan macam biasalah kita tunggu imam nak baca surah. Tiba-tiba imam rasa nak pergi toilet, dia pun terus rukuk. Kita tak sempat baca Fatihah, maka wajib kita sempurnakan Fatihah, dan dibolehkan, diharuskan ketinggalan daripada imam, ya, sebanyak 3 rukun yang sampai sujud yang kedua. Ya, ini selalu kita berlaku pada sembahyangnya tak baca kuat. Sebab kita tak tahu bila kita masuk datang imam ada sembahyang, kita tak tahu imam baca apa. Baca surah ke, baca Fatihah ke. Masa tu kita Allahu Akbar, tak perlu baca doa iftitah, tak perlu ta'awuz, tak payah auzubillah kita. Kita terus baca Fatihah terus. Ya. Baik. Kemudian sekali lagi tuan-tuan, ya. Makmum sedang baca Fatihah, tiba-tiba terdengar suara takbir. Ini pun yang dibolehkan juga untuk ketinggalan 3 rukun yang panjang. Makmum sedang baca Fatihah, tiba-tiba terdengar suara takbir. Ia menyangka itu takbir imam turun rukuk, dan ia tinggalkan baki bacaan Fatihahnya dan terus rukuk. Kemudian ternyata imamnya masih dalam keadaan qiyam. Ini jenis orang yang makmum baca kuat. Ya, makmum baca kuat. Kat tempat kita pun ada tuan-tuan. Kadang-kadang terkejut saya, ada imam lain kan, ya. Kita Allah Akbar, tiba-tiba Allah Akbar kat belakang. Ya, ini pun satu benda juga tuan-tuan, kadang-kadang mengganggu kita. Ya, atau jadi imam kadang-kadang lupa, ya, sembahyang 3 rakaat jadi 4 rakaat kan. Baik. Jadi tuan-tuan, ya, jadi bila ada takbir macam tu, bila rukuk takbir, dia menyangka itu takbir imam turun rukuk, dan ia tinggalkan baki bacaan Fatihahnya dan terus rukuk. Kemudian ternyata imamnya masih dalam qiyam. Ya, ini masalah kalau sembahyang berjemaah tuan-tuan, ya. Jemaah panjang, kalau kat depan ni mungkin tak akan berlaku sebab dia nampak imam kat belakang. Mikrofon tak ada pula. Ya. Maka wajib ia kembali kepada qiyam untuk sempurnakan Fatihah dia. Walaupun dia dah rukuk tadi, dia tengok imam tak rukuk lagi, dia bangun balik, dia kena baca Fatihah. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Berbeza dengan masalah tadi. Masalah tadi dia lupa baca Fatihah kan. Tiba-tiba dia rukuk sama imam. Dia rukuk, imam berrukuk sama imam, tiba-tiba baru dia teringat Fatihah. Dia tak boleh patah balik lagi, sebab dia kena ikut imam. Ya. Tetapi dalam masalah ni imam tak rukuk lagi, dia rukuk dulu.
maka wajib dia kena bangun, kena baca Fatihah semula. Sambung balik bacaan Fatihah, bukan baca semula lah, sambung balik bacaannya. Ya. Baik. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ya, itu yang dimaafkan. Baik. Tak nampak je tuan-tuan ya. Patut tuan-tuan je ni tak nampak. Baik. Baik. Kemudian makmum tertidur ketika tasyahud. Ngantuk sangat kan kemuliaan kot. Makmum tertidur ketika tasyahud awal dalam keadaan tidak membatalkan wudu dan sembahyang. Apa makna tidur ketika tasyahud dalam keadaan tidak membatalkan wudu dan sembahyangnya? Artinya dia duduk dalam keadaan papan punggung yang rapat. Tapi kalau sengit dia duduk tuan-tuan ya, terangkat papan punggung dia, ya, mudah terkentut. Ya, itu tak boleh. Ya, ini orang yang tidur ketika duduk tahiyat tu, dia bila duduk tu memang tak ada can nak ingin nak keluar. Ya, cuma rapat papan punggung. Ya, sebab tu kalau tidur bersila tuan-tuan, tidur kena jaga hari Jumaat. Kalau duduk terhangguk kan, ia saja apa khatib dia baca semua angguk saja, terjaga. Takut terangkat punggung, batal sembahyang. Ya. Kalau tidur tegak saja tak apa, sebab dia rapat pada punggung kita. Ya, terjaga. Kalau tertidur masa duduk solat Jumaat, kalau terhangguk-hangguk tuan-tuan terangkat punggung kita ni, itu batal wudu kita. Ya. Terjaga. Baik, makmum tertidur ketika tasyahud awal dalam keadaan tidak membatalkan wudu dan sembahyang. Setelah ia terjaga lantas ia bangun, ya, tetapi tidak sempat berdiri serta imam dalam kadar masa yang cukup untuk baca Fatihah. Ya. Bila dia sedar tu, dia bangun naik, dah imam pun dah nak habis dah baca surah contohnya kan. Tak cukup. Maka ada 2 pendapat tuan-tuan, iaitu Syekh Ramli dan juga Syekh Ibn Hajar. Mengikut pandangan Syekh Ramli, wajib baca Fatihah dengan sempurna dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun, macam hukum orang muafik. Ya, kalau dia tertidur macam tasyahud, jangan sampai mengeruh je tuan-tuan. Kalau mengeruh meleleh hari basi, itu baik sembahyang dulu. Ya, dengan sembahyang batal tidur. Ya. Sampai mengeruh tu. Ya. Jadi pandangan Syekh Ramli, kalau tidur dalam tahiyat ya, tahiyat awal, ya, kemudian dia jaga-jaga tengok imam dah bangun lah. Dia pun bangun, kejap-kejap imam baca, tengok tak can lah. Ya, maka tak boleh nak habiskan. Maka wajib dia baca Fatihah dengan sempurna dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang sehingga sujud. Imam sujud yang kedua sempat dia boleh lagi kita baca sampai sujud yang kedua, sujud pertama dan sujud kedua kita kena turun, kena habiskan Fatihah. Kalau tak habis juga kita ikut terus pergerakan imam, kena tambah 1 rakaat. Baik, itu pendapat Syekh Ramli. Hukum orang yang tertidur dalam tasyahud awal tadi, yang dia bila bangun tak sempat baca Fatihah, kadar baca Fatihah bersama imam tu, maka mengikut Syekh Ramli wajib dia kena baca Fatihah dengan sempurna dan dimaafkan ketinggalan sebanyak 3 rukun. Adapun mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata makmum tersebut dikira sebagai masbuk. Makmum tadi dikira macam masbuk juga, dan wajib membaca Fatihah sekadar yang ia dapat, tak mana dia boleh aja. Ya, bermakna bila imam masbuk tuan-tuan, sampai hak rukuk saja dia boleh baca Fatihah. Artinya kalau imam dah panggung dah tak boleh lagi. Artinya dia mesti kena rukuk sama dengan imam. Sebab nak dapatkan masbuk. Sebab masbuk ni tuan-tuan, dia kena mesti dapat imam sekurang-kurangnya rukuk serta tamakninah bersama imam. Itu dapat rakaat. Kalau dia tak dapat rukuk bersama imam serta tamakninah, maka rakaat itu tak jadi tu. Ya, dia kena tambah lagi 1 rakaat. Ya. Jadi dua-dua ni boleh pandangan yang boleh kita pakai dalam kita melaksanakan ibadah, ya, solat Jumaat. Ya. Boleh. Jadi kalau Syekh Ibn Hajar tuan, kita tak boleh sampai 3 rukun lah. Jangan kita bagi habis juga Fatihah sampai 3 rukun, tak boleh. Kalau ikut Syekh Ibn Hajar tak boleh. Jadi bila imam kita baca tu naik,
Tengok imam dah baca, dah rukuk, kita pun kena rukuk bersama imam. Ya, itu dikira orang yang masbuk dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ini baru Fatihah ditanggung imam. Ya. Ada kadang-kadang kita tak baca Fatihah kadang-kadang. Ada katanya tak baca Fatihah. Sebab apa? Fatihah ditanggung oleh imam, tak perlu baca Fatihah. Ada juga macam bukan lah. Jadi dalam mazhab kita tak boleh. Ya. Dalam masalah masbuk itu ditanggung oleh imam. Ya, dalam masalah masbuk itu Fatihah ditanggung oleh imam. Tak boleh habis pun tak apa, dan Fatihah itu ditanggung oleh imam. Ya. Jangan duduk saja pula, bangun duduk saja tunggu imam, tak boleh. Kena baca juga sekadar dia, ya. Sekadar mampu baca Fatihah setakat mana, imam rukuk saja terus kena rukuk. Baik. Seterusnya tuan-tuan, masalah yang diharuskan untuk makmum muafiq yang ketinggalan daripada imam sehingga 3 rukun yang panjang ialah apabila imam mengangkat kepala daripada sujud kedua pada rakaat yang kedua sambil takbir, makmum menyangka imam duduk membaca tasyahud awal, lalu ia pun duduk, maka ternyata imam meninggalkan tasyahud awal. Ini masalah kalau kita kata tadi macam mikrofon tak ada, ya, sembahyang pula ramai kan, ada yang rukuk, ada yang sujud, tak tahu kan. Jadi kalau apabila imam mengangkat kepala daripada sujud kedua pada rakaat yang kedua, ya, sambil takbir Allahu Akbar, makmum menyangka imam duduk baca tasyahud awal, lalu dia pun duduk baca tasyahud. Jadi bila duduk baca tasyahud lambatlah, maka ternyata imam meninggalkan tasyahud awal. Ya, rupanya imam lupa tasyahud awal, tak ada sebut subhanallah. Kan? Ini pun ada pendapat daripada dua pendapat, tuan-tuan. Yang pertama, Syekh Ramli kata maka hendaklah ia yang makmum bangun segera dan membaca Fatihah serta dimaafkan ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang dihukumkan sebagai muafiq. Maka wali dikata Syekh Ramli, ya, dihukumkan sebagai hukum orang yang muafiq. Apa makna hukum muafiq? Artinya dia kena sempurnakan Fatihah dia dan dimaafkan ketinggalan sehingga 3 rukun yang panjang. Baik. Adapun Syekh Ibn Hajar, makmum tersebut dihukumkan sebagai masbuk, hanya wajib membaca Fatihah sekadar yang ia dapat sahaja. Apabila imam rukuk, hendaklah ia rukuk bersama imam. Mesti kena rukuk dah. Itu kata Syekh Ibn Hajar, orang ni hukum masbuk. Jadi bila hukum masbuk, tuan-tuan, kena ingat, bila hukum masbuk, dia mesti kena dapatkan imam sekurang-kurangnya rukuk serta tamanina. Adapun muafiq, dia kena selesaikan Fatihah dia dan sehinggalah imam sujud yang kedua, ya, itu 3 rukun yang panjang boleh, ya. Itu kena ingat tuan-tuan, dia punya muafiq dan masbuk. Baik, banyak lagi tuan-tuan, ya. Ini yang kita dijawab, ya. Ini kita lah, ya, tuan-tuan, ya. Baik. Makmum mereka yang syak kadar masa yang sempat berdiri bersama imam, adakah masa tersebut memuatkan bacaan Fatihah ataupun tidak? Adakah ia muafiq ataupun masbuk? Dia ragu-ragu, sempat kata sempat ni, ya. Tengok, ada dua pendapat juga. Yang makmum tersebut dihukumkan sebagai muafiq mengikut Syekh Ramli, dia jadi muafiq, wajib sempurnakan bacaan Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan imam dengan 3 rukun yang panjang. Itu ikut Syekh Ramli. Adapun Syekh Ibn Hajar, makmum hendaklah mengambil jalan yang lebih selamat. Apa? Ia hendaklah ketinggalan daripada imam dengan tujuan menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Kena baca juga Fatihah, dan ia tidak akan dapat rakaat melainkan jika ia berkesempatan bersama imam ketika menaruh rukuk. Jadi dia kena baca kena baca juga Fatihah tadi, ya, kena sempurnakan baca Fatihah, dan ia tidak akan dapat rakaat tadi sekiranya ia tidak sempat bersama imam rukuk dia, ya, tak sempat rukuk bersama imam serta tamak-ninah. Baik. Adapun jika ia hanya dapat sempurnakan Fatihahnya sewaktu imam turun sujud, maka wajib ia ikut imam sujud tanpa rukuk dan i'tidal, dan hendaklah ia tambah 1 rakaat selepas imam bersalam. Nampaknya, ya? Dia macam ni. Jadi kalau masalah dia syak tadi, imam sempat ke tak sempat ni, dia akan takbir, dia baca Fatihah dan baca Fatihah. Jadi bila imam ikut Syekh Ibn Hajar lah, bila imam rukuk dia kena baca juga. Tapi bila imam dah
takbir juga contohnya. Dia baca takbir juga. Sampai imam nak turun sujud, maka dia terus kena ikut imam sujud. Tak boleh lagi dia baca Fatihah. Kalau dia betul baca Fatihah juga tak boleh. Ya. Jadi batal sembahyang dia nanti. Dia terus kena ikut imam sujud tanpa ada rukuk dan tidak sampai rukuk pada. Tetapi nanti dia kena tambah lagi satu rakaat kerana rakaat itu tak jadi dah untuk dia. Ya. Itu yang kata tadi ya tentang syak. Ini berlaku kalau kita macam sembahyang sir lah, sembahyang zuhur, asar, kita tak tahu imam baca Fatihah ke baca apa kan, kita macam tu. Ya, atau kita kena letak kedudukan kita di mana bila kita sembahyang berjemaah. Ya, tu. Kesimpulannya dalam masalah muafiq, semua keuzuran yang telah disebutkan adalah dimaafkan kepada makmum yang muafiq ketinggalan daripada imam dengan tidak melebihi 3 rukun yang panjang, kecuali beberapa masalah terdapat khilaf di antara dua tokoh ulama ulama dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Tetapi tuan-tuan, dalam masalah Syekh Ramli dan Ibnu Hajar ni dua tokoh ulama yang hebat tuan-tuan ya. Tetapi ramai ulama yang bila bertembung dua tu mana yang nak ambil, ramai kebanyakan ulama dia ambil Syekh Ibnu Hajar. Ya, Syekh Ibnu Hajar. Ya, Syekh Ibnu Hajar ada dua, Syekh Ibnu Hajar Al-Hatami dengan seorang lagi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu lebih kepada bidang hadis, fiqh juga tapi kepada bidang hadis. Jadi tuan-tuan, dua-dua ni dalam mazhab Syafi'i dan boleh pakai dalam kita gunakan dalam